Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa Uncle lagi pada kali ini di dalam sharing Uncle punya live. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah. So lebih dikenali dengan nama Uncle. Okey, hari ini Uncle mau sharing. Hari ini Uncle berada di Kundasang Ranau. Okey, bawa anak bercuti-cuti. So sambil tu Uncle buat live mau explain ataupun sharing sikit mengenai apa dia tu fungsi peguam syar'i ataupun mahkamah syariah ni. So biasanya mahkamah syariah ni lebih dikenali dengan uh, kes-kes keluarga Islam ataupun kes-kes mal mengenai harta pusaka apa semua. Lebih sinonim di mahkamah syariah ni adalah mengenai kes cerai berai ataupun kes nafkah anak, okey, hak jagaan anak, dan semua kes-kes tersebut asalkan yang melibatkan orang Islam di Malaysia, pastinya kes ini akan didengar atau bidang kuasa mahkamah syariah. Sebab banyak orang tanya, Uncle macam mana ni mau buat pengesahan nikah, pengesahan cerai, semua tu perlu dibuat di mahkamah syariah. Contohnya di dalam cerai, berapa banyak jenis cerai yang perlu diketahui oleh seorang wanita ataupun isteri itu apabila ingin menuntut atau membuat satu permohonan cerai di mahkamah syariah. Kenapa isteri ini perlu mengetahui jenis cerai? Sebab kesilapan wanita di dalam membuat tuntutan perceraian menyebabkan cerai itu prosesnya menjadi lambat ataupun lama. Kadang-kadang cerai itu bertahun-tahun tidak dapat diteruskan disebabkan oleh kesilapan wanita di dalam membuat pemilihan untuk membuat tuntutan cerai. Seperti mana yang Uncle sudah cakap sebelum-sebelum ni, cerai ni ada beberapa jenis. Macam dalam e-book Uncle kategorikan cerai ni ada 7 jenis, di mana melibatkan cerai biasa, cerai secara hakam, pengesahan cerai luar mahkamah, cerai taklik, cerai fasah, cerai li'an, cerai huluk, dan berbagai lagi jenis cerai yang perlu kamu ketahui mengikut fakta kes ataupun kategori kenapa kamu ingin bercerai. Okey, contohnya kenapa kamu ingin mengetahui jenis cerai? Apa yang Uncle perhatikan selalu berlaku di mahkamah syariah, terutamanya mahkamah syariah di Sabah, kebanyakan permohonan cerai itu dia terstuck ataupun terbeku. Permohonan tu atau tuntutan tu di mahkamah disebabkan oleh keengganan pihak suami dalam menghadirkan diri ke mahkamah. Kes ini selalunya akan bermasalah apabila seorang isteri itu membuat satu permohonan cerai, pengesahan cerai luar mahkamah. Ingat, apabila seorang wanita tu ingin berhajat membuat pengesahan cerai luar mahkamah, pastikan suami itu juga hadir ke mahkamah. Bagaimana situasi yang tidak memerlukan kehadiran si suami itu? Apabila kamu ada saksi di dalam lafaz cerai tersebut. So, apabila kamu ni sudah tahu kamu tidak ada saksi dan si suami pula jenis yang tidak akan hadir ke mahkamah, maka janganlah kamu berniat untuk memfailkan pengesahan cerai luar mahkamah. Sebab apa? Benda ini tidak akan dapat diteruskan di mahkamah tanpa kehadiran si suami. So pasal itulah Uncle buat video ni, sebab banyak yang tanya Uncle, yang ini saya sudah cerai ke ni? Lafaz cerai ini sah ke tidak? Okey, sini pun Uncle mau jelaskan. Dalam lafaz cerai luar mahkamah sama ada soreh ataupun kinayah. Soreh ni maksudnya lafaz cerai yang jelas. Contohnya, aku ceraikan kau, talak satu, siap sebut nama lagi. Aku mahu kita berpisah. Okey. Ini benda adalah satu lafaz cerai yang jelas, di mana seorang suami itu berniat untuk menceraikan si suami. Sama ada
dia dalam keadaan sedar atau tidak sedar, maksud uncle sedar nih mabuk kah atau khayal isap dadah, perkara ini tetap boleh disahkan di mahkamah syariah. Adapun satu lafaz lagi itu dia kinayah. Kinayah nih dia macam sindiran. Baliklah kau ke rumah ibu bapa kau, aku tidak mau sudah jadi suami kau, kau baliklah di sana. Yang ini merupakan satu lafaz kinayah ataupun lafaz yang kurang jelas. Perkara ini juga perlu disahkan oleh hakim bicara. Jadi maksud uncle, kamu tanya uncle selalu di dalam uncle punya Facebook atau uncle punya grup Telegram ke apa, sama ada lafaz ni sudah bercerai ataupun belum. Jawapannya apapun lafaz cerai, tiada orang lain boleh sahkan melainkan hakim bicara. Maksudnya hakim bicara nih, hakim yang handle kes kamu di mahkamah. Dia sahaja yang boleh mengesahkan sama ada lafaz cerai itu sah ataupun tidak. Jadi maksudnya di sini, apa-apa kes lafaz cerai di luar daripada mahkamah perlu buat pengesahan di mahkamah syariah. Jangan pula pandai-pandai uncle, saya sudah 1 tahun tidak sama laki. Laki pun sudah lafaz cerai. So saya sudah bercerai. Tidak. Cerai kamu tuh belum rasmi. Maksudnya di sini kamu perlu buat pengesahan cerai sehingga kamu mendapat satu perintah mahkamah bahawasanya cerai yang telah dilafazkan dahulu itu adalah sah dari segi undang-undang dan hukum syara. Jadi itulah yang uncle mau explain secara detail sikit mengenai pengesahan cerai luar mahkamah atau lebih sinonim di mahkamah panggil PCLM. Okay? Selain daripada pengesahan cerai, mengesahkan pernikahan juga berlaku di mahkamah syariah. Kes pengesahan cerai ini sangat banyak berlaku di Sabah terutamanya. Sebab apa? Banyak yang nikah tidak berdaftar. Paling senang cerita nikah kampung lah. Nikah kampung ni maksudnya bernikah dengan imam yang tidak bertauliah. Adapun yang bertauliah mungkin sudah pencen ataupun tidak disambung dia punya tauliah tu. Kebanyakan ini berlaku. Jadi benda inilah yang selalu menyebabkan orang yang nikah kampung ni tidak ada sijil nikah. Okey, apa yang harus dibuat bagi golongan-golongan yang kahwin tiada sijil nikah? Dia punya tindakan yang sepatutnya adalah untuk mendapatkan hikmat seorang peguam syar'i bagi mengesahkan nikah tersebut. Sama ada nikah yang dulu tu sah ataupun tidak, kamu wajib membuat pengesahan nikah di mahkamah syariah. Kenapa? Sebab apa? Uncle percaya kebanyakan yang ingin membuat pengesahan nikah ni, dorang ni kebanyakannya sudah ada anak. Ramai anak, ada yang anak sampai 5. Baru sedar nikah dorang ini tidak ada sijil nikah. Nikah dorang ni tidak sah atau lebih dikenali di mahkamah syariah pernikahan yang difarakkan disebabkan oleh rukun nikah yang tidak lengkap. Kebanyakan apa yang berlaku di Sabah ataupun di negeri-negeri lain, pernikahan yang tidak sah ni adalah disebabkan isu wali itu sendiri. Terutamanya mereka yang telah bernikah dengan golongan isteri yang mualaf. So, kena faham bagi mereka yang bernikah dengan mualaf, kamu tidak ada jalan lain melainkan bernikah di jabatan agama. Okey? Sebab selain kamu bernikah di jabatan agama, pernikahan kamu itu adalah tidak sah. Sebab apa? Sebabnya bagi orang yang berhajat nikah dengan orang yang baru masuk Islam, mereka ni tidak mempunyai wali melainkan wali hakim. Dan wali hakim ni pula perlu diperolehi daripada mahkamah syariah. Jangan lagi cakap sama uncle, saya berwalikan kepada imam yang kasih nikah. Tidak ada istilah imam yang diberi kebenaran untuk menjadi wali. Ada lagi yang Imam Campin bercakap ni, dia cakap dorang ni ada wali tahkim. Ingat, wali tahkim telah dimansuhkan
mengikut enactment pada tahun 2003 lagi telah pun diwartakan pernikahan wali tahkim tidak dibenarkan. Dia telah diwartakan pada tahun 2003. Actually wali tahkim ni telah pun dibatalkan pada tahun 1997. Banyak orang dah faham apakah wali tahkim. Wali tahkim ni adalah wali yang dilantik kepada imam-imam. Imam-imam Korea yang dilantik oleh TYT pada ketika itu. Tapi telah pun diwartakan dimansuhkan pada tahun 2003. So maksudnya isu wali tahkim ni sudah tidak wujud pada tahun 2003 ke atas. Jadi untuk pengetahuan semua orang di Sabah, bernikahlah kamu di Jabatan Agama, iaitu di Jahin, di mana di Wisma Muiz tingkat 2 maupun tingkat 10. Okey, banyak yang cakap tiada masalah bang Uncle, asal cukup rukun nikah tu sahlah nikahnya. So, apakah kesan ataupun efek terhadap orang nikah kampung ni? Okey, Uncle beritahu orang yang nikah kampung ni dia tiada dokumen. Kamu cakaplah berbuih-buih pun mulut. Bila kamu mengandung, sama siapa kamu mau cakap itu anak tu suami kamu punya anak. Sebab tidak ada proof pun yang mengesahkan kamu tu sudah berkahwin. Dan apabila anak ni lahir, contoh yang kamu kahwin ni bukan warga negara, anak ni sudah jadi kesian. Sebab apa? Dia automatically akan ikut kepada ibu. Jika ibu tu bukan warga negara, maka anak yang dalam kandungan dan lahir nanti itu pun jadi bukan warga negara. Jadi inilah yang orang cakap kesan terhadap tindakan apabila kamu bernikah kampung. Orang yang bernikah kampung tidak layak menuntut apa-apa kepada suaminya. So bagi mereka yang telah pun terlanjur nikah kampung, dapatkan perkhidmatan peguam syar'i untuk mengesahkan nikah kamu. Daripada pengesahan nikah ni, barulah anak-anak ini boleh dinasabkan. Okey. Okey, dalam isu kes nasab anak, sama ada nikah kamu itu sah ataupun tidak, anak-anak ini boleh dibintikan kepada anak-anak tersebut seandainya anak ni merupakan golongan anak syubhah. Apakah arti anak syubhah? Di mana anak ini kandungannya cukup 6 bulan selepas tempoh pernikahan. Sebab ramai yang tanya Uncle, terus terang saya ni masa nikah saya mengandung sebulan lah, 2 bulan lah, 3 bulan kah. Okey, itu tidak apa. Yang penting tarikh nikah kamu sama tarikh lahir tu, anak tu cukup kandungan itu 6 bulan. Apabila cukup kandungan itu 6 bulan, maka anak ini dikategorikan anak syubhah, yang mana anak syubhah ni dia layak untuk dinasabkan kepada bapa kandungnya. Maksud senang cerita, bapa kandungnya ni boleh mewalikan anaknya, boleh berbin. Jadi senanglah kamu menukar taraf anak tu daripada berbin bintikan Abdullah kepada bapa kandungnya seandainya kamu membuat tindakan dengan mengesahkan dahulu pernikahan kamu, dan seterusnya apabila sudah dapat perintah mahkamah mengenai pengesahan nikah sama ada sah ataupun farak, kamu boleh meneruskan dengan memfailkan nasab anak. So inilah tindakan kamu yang wajib kamu lakukan setelah kamu melakukan kesilapan terdahulu. Okey, kita nak payah cerita lah mau ungkit-ungkit pasal silap kamu nikah kampung ke apa. So masing-masing ada sebab. Okey, kenapa mau nikah kampung, terutamanya orang yang suka poligami ni pun suka nikah kampung sebab takut. Jadi benda ni perlu pengesahan, kesian kepada anak-anak dan isteri yang kedua. Okey, so janganlah kamu mengharapkan apa-apa tuntutan seandainya kamu tidak dapat mengesahkan pernikahan kamu secara rasmi di Mahkamah Syariah. Okey,
Banyak lagi yang mau tahu apa lagi perkhidmatan-perkhidmatan di mahkamah syariah, ya terutamanya dari segi pembagian harta pusaka, mentadbir harta, okey. Benda-benda ni semua perlu buat di mahkamah syariah bagi orang Islam. Contohnya dalam faraid. Banyak yang tidak faham ni faraid ni apa. Ada lagi yang isu baru-baru ni banyak orang tanya wasiat, hibah. Banyak lagi yang tidak faham apa beza wasiat, apa hibah. Lepas tu harta sepancarian di dalam perkahwinan ini. Okey, banyak yang tidak tahu bilakah boleh buat harta sepancarian, tuntutan tu di mahkamah. Okey, secara ringkasnya ada 3 keadaan di mana seorang isteri atau suami, ingat di dalam harta sepancarian ni tidak semestinya si isteri yang tuntut harta kepada suami. Suami juga boleh tuntut harta sepancarian terhadap si isteri. Yang penting harta yang dimaksudkan ini mestilah terwujud ataupun di harta ni ada semasa dalam tempoh perkahwinan. Okey. So ada 3 keadaan bila yang boleh tuntut harta sepancarian, iaitu apabila berlakunya perceraian, ataupun yang kedua berlakunya kematian salah satu pasangan, dan yang terakhir adalah apabila berlakunya poligami. Ada 3 keadaan ini yang membolehkan kamu menuntut harta sepancarian di mahkamah syariah. So, selain daripada tu, isu-isu lain yang selalu orang buat di mahkamah syariah ni adalah isu nafkah. Nafkah anak, nafkah isteri, tunggakan nafkah anak, tunggakan nafkah isteri. So, benda-benda begini pun kamu harus tahu. Ramai orang yang keliru apabila dia cakap, "Uncle, dalam memohon ataupun menuntut nafkah anak atau isteri ni, boleh tuntutkah masa perkahwinan?" Boleh. Tuntutan nafkah ni dia boleh dituntut dalam tempoh perkahwinan maupun dalam selepas berlakunya perceraian. Okey. So bagi mereka yang suami ni keras kepala, yang susah mau bagi duit anak, mau bagi duit sama bini, so kamu boleh buat tuntutan nafkah isteri dan tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah yang terdekat. Okey. Untuk kamu mengetahui lebih banyak mengenai tuntutan-tuntutan atau permohonan di mahkamah syariah, rajin-rajinlah ikut Uncle punya live ataupun FB, ataupun join Uncle punya Telegram group untuk tanya apa-apa saya soalan mengenai undang-undang syariah. Okey. So Uncle insya-Allah akan orang cakap istiqomah di dalam memberikan atau sharing ilmu mengenai perundangan syariah dari masa ke semasa. So Uncle punya followers, tak kisahlah dari negeri mana, asalkan kamu orang Malaysia, kamu masih boleh bertanya dengan Uncle. Tak kisahlah dari Melaka, dari Negeri Sembilan, Terengganu, yang suka tanya Uncle pasal hukum tu, keep on us lah kalau ada yang tidak faham. Cuma kamu kena belajar bahasa Sabah lah, sebab Uncle ni lebih senang berbahasa Sabah. Sebab Uncle pun buat page ni khas untuk orang Sabah. So, orang negeri lain pun masih boleh join untuk sama-sama belajar mengenai undang-undang syariah. Okey, pastikan kamu keep on learn apa dia undang-undang syariah, hak-hak kamu sebagai seorang isteri maupun suami maupun anak, supaya kamu ni tidak tertindas oleh mana-mana pihak yang ada kepentingan tersendiri. Banyak yang takut nih buat tuntutan oleh kerana dia ini mualaf lah, oleh kerana dia ini mungkin bukan pemegang IC lah. Ingat, selagi kamu orang Islam, selagi kamu ni pemegang identiti yang sah di Malaysia, sama ada pasport ataupun IC, tidak ada beza pun di dalam perundangan. Hak kamu tetap sama sebagai seorang Islam. So jangan risau. Banyak yang mengadu sama Uncle, saya ini pasport, jadi saya takut saya tidak dapat hak jaga anak-anak. Tidak. Selagi mana kamu orang Islam dan sah duduk di Malaysia, hak kamu sama seperti orang warga negara.
Cuma kekurangan kamu yang bukan warga negara ini adalah tidak mendapat hikmat percuma daripada peguam kerajaan. Itu saja beza dia. Dari segi undang-undang tiada bezanya. Oke. So Uncle harap Uncle punya sharing pada kali ini bagi manfaat kepada semua follower Uncle. So thank you sebab support Uncle selama ni. So kita teruskan dengan cuti-cuti kita, bersama family. Kita jumpa lagi pada sesi sharing yang akan datang atau yang lain. Uncle ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.